Kita lihat hadis yang pertama di dalam bab ini, hadis yang ke-72 tadi, menceritakan tentang bagaimana Ibnu Umar, iaitu Abdullah, anak kepada Umar Al-Khattab, khalifah yang kedua sudah Abu Bakar. Dia menceritakan bagaimana dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertasbih. Ini adalah satu istilah, ya, istilah yang digunakan oleh para sahabat, ya, merujuk kepada solat, ya. Baginda bertasbih, yakni solat di atas unta. Kemana arah pun unta itu pergi, ya, ketika Rasulullah dalam perjalanan, ketika bermusafir, Rasulullah, ya, walaupun dalam keadaan duduk di atas unta, baginda mengambil peluang, ya, mengisi masa yang ada untuk solat, ya, walaupun dalam keadaan di atas unta. Jadi masalah kiblat itu, ya, tidak menjadi penghalang, ya, kerana kalau naik unta ni, dia unta tu akan bergerak-geraklah ikut laluan yang dah ada, ya. Maka tentulah laluan itu tidak sentiasa menghadap ke arah Kaabah, ya, ke arah kiblat. Tetapi baginda tetap solat walaupun tidak menghadap ke arah Kaabah, ke arah kiblat, dalam keadaan duduk. Maka ketika rukuk dan sujud, baginda, ya, sekadar memberi isyarat dengan kepalanya. Dalam keadaan duduk tu, ya, baginda sekadar memberi isyarat dengan kepalanya ketika, ya, rukuk dan juga sujud. Dan Ibnu Umar dikatakan dalam riwayat turut melakukan hal yang serupa, ya. Dan riwayat lain, baginda sehingga melakukan salat witir, ya, di atas untanya. Kenapa disebut salat witir itu? Kalau kita lihat salat witir adalah di antara salat yang paling dituntut, ya. Di antara salat-salat sunat, ya, salat witir adalah di antara yang paling dituntut untuk dikerjakan, ya. Jadi baginda, ya, tetap mengambil peluang ketika di atas unta untuk turut mengerjakan solat sunat, bahkan solat witir juga, ya. Dan ditekankan, dijelaskan lagi dalam riwayat Imam Muslim, akan tetapi Nabi tidaklah mengerjakan solat wajib di atas unta itu, ya, kecuali solat fardu. Maknanya hal ini tentang dibolehkan solat di atas haiwan tunggangan, satu. Tentang dibolehkan solat tanpa menghadap ke arah kiblat, ya. Tentang dibolehkan solat dalam keadaan duduk, ya, tanpa keuzuran. Ini adalah khas buat solat sunat sahaja. Adapun solat fardu, ya, tidak boleh kecuali dengan keuzuran, kecuali dengan keadaan tidak mampu, ya. Antara faedah yang dapat kita ambil daripada hadis yang pertama ini, yang pertama, ya, tentang dibolehkan solat sunat, ya, ketika bermusafir di atas kenderaan, ya. Dan perbuatan Ibnu Umar yang turut mengerjakan apa yang diriwayatkan, perasan tak tadi dalam riwayat tadi dikata Ibnu Umar pun melakukan hal serupa, ya. Apa relevannya jumlah ni? Ibnu Umar pun dikatakan dalam riwayat, Ibnu Umar pun turut mengerjakannya. Apa relevannya? Contoh dia mengikuti Nabi, ya. Ada jawapan lain? Mungkin ada orang kata, boleh, Ibnu Umar pun buat, okey, apa masalahnya? Aku pun buat macam. Barangkali dia, ada jawapan? Menunjukkan benda tu mudah, bukan jawapan yang saya nak. Ya, barakallahu fiik, ya. Antaranya apabila kita dah tahu Ibnu Umar pun melakukan hal itu, yang pertama boleh kita kata
menunjukkan bahawa perbuatan Nabi SAW tadi bukan khas buat baginda. Kerana seperti mana yang kita ketahui, ada perkara-perkara ya adalah khas buat Nabi. Boleh kita tambah supaya ucapan ini menjadi hujjah. Satu, maknanya benda tu bukan khas buat Nabi. Dan yang kedua, boleh kita tambah bahawa hukum itu, orang kata apa? Hukum tu tak mansuh. Ya, maknanya hukum tu masih berjalan. Ya, tidak mansuh, ya, tidak terbatal. Ya, dengan kewajipan perlu berdiri atau menghadap kiblat. Ya, kadang-kadang timbul keliru mana yang datang dulu. Ya, mungkin dulu tak payah menghadap, tak payah berdiri. Lepas tu datang kewajipan menghadap kiblat, kewajipan berdiri. Mungkin ada yang keliru. Ya, baik. Ada pendapat yang mengatakan bahawa ya, perlunya ketika nak solat ya atas kenderaan, perlunya menghadap kiblat dulu ketika takbiratul ihram. Ya. Mula-mula kena takbiratul ihram. Mula-mula ketika takbiratul ihram perlu menghadap kiblat. Setelah itu kalau tak menghadap tidak ada masalah. Ini ada pendapat. Ya, mereka menjadikan mendapat hukum ini ya daripada hadis yang lain, daripada riwayat Anas bin Malik ya, di mana Rasulullah melakukan hal sedemikian. Ya, di mana Rasulullah ketika takbiratul ihram baginda menghadap kiblat. Setelah itu Rasulullah berpaling ya menghadap ya ke arah kenderaan, ke mana kenderaannya membawanya ya. Tapi kalau kita lihat hadis di hadapan kita, dia tidak ada syarat sebegitu ya. Jadi ini antara dua pendapat lah. Ada pendapat kata begitu dan ada pendapat kata umum ya, bukan syarat menghadap kiblat ketika takbiratul ihram ya. Juga daripada hadis ini dapat kita simpulkan bahawa untuk solat fardu tidak boleh ia dikerjakan di atas kenderaan tanpa darurat. Ya, tak boleh. Ya, secara prinsipnya tak boleh di atas kenderaan. Ya. Kerana ketika solat fardu wajib menghadap kiblat dan wajib berdiri, ya. Juga daripada hadis ini dapat kita ambil faedah bahawa kalau seorang itu solat sunat dalam keadaan duduk, ya, ketika rukuk dan sujud cukup dengan dia memberi isyarat dengan kepalanya, ya.